Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Selamat datang ke Diadok My Channel. Video kali ini saya akan tunjukkan cara untuk pasang kipas shilling KDK. Okey, kalau tengok sebenarnya dah ada dalam kotak tu panduan pasangan. Tapi kalau kita tengok video lebih faham lah kan. Baik, mula-mula sekali kita pastikan semua perkakasan peralatan cukup. Ini peralatan untuk kita buat pemasangan plier. Yang kedua ialah sepanah hidup. Ni untuk nak pulan nut nanti. Yang ketiga ini screwdriver atau bunga. Dan yang keempat test pad. Ini guna untuk test untuk buka skru kecil. Ini satu lagi screwdriver, dan juga yang terakhir ni adalah drill untuk kita tebuk ke dinding lah. Okey, langkah pertama ialah pasangkan pemasangan pipe pada motor unit. Ni dia punya pipe, dalam abosin saya sebut itu batang kipas. Okey, kalau tengok betul-betul dalam dia punya menu pemasangan, ini dipanggil pipe. Kat bawah tu kalau tengok ada beberapa benda yang perlu kita keluarkan. Yang hujung sekali ni dia panggil cemat baji. Kalau dalam bahasa Inggeris dia quarter pin. Yang tu kita keluarkan menggunakan plier. Pit dulu bagi dia keluar macam tu, kita keluar lah guna plier. Okey. Dah keluar cemat baji tu. Dia ada bawah tu adalah hexagonal nut. Ni kena buka lah. Nut tu kita guna sepanah hidup keluarkan nut. Dan kita boleh nampak sekali ada satu spring washer dan plain washer. Okey, tu ada berapa, 1, 2, 3, 4 benda. Lepas tu yang last sekali ni bolt dia lah, kita keluarkan dan pastikan kita susun balik elok lah. Kalau terlupa nanti, kalau manual tu hilang, kita dah susun elok dah, nak pasang balik mudah. Okey, sekarang ni ambil pipe assembly. Ini adalah safety switch ni. Safety switch ni dia ada cara dia lah. Nak pasang mesti kena dengan 12 switch, mengena dengan safety switch. Okey, nak masuk dalam laci motor. Laci motor tu dalam bahasa Inggeris dia motor shaft, dan 12 switch tu mengena ke switch keselamatan. 12 switch dalam bahasa Inggeris dia tulis switch lever. Dia mesti menekan safety switch kat bawah tadi warna putih tu. Alright, kalau dah selaras, dah selari tu, kita boleh masukkan kembali bolt tadi. Bolt tu kalau perasan kat ujung tu dia ada macam takat tu. Dia ada takat tu untuk melekatkan laci motor di bawah tu. Masukkan macam tu. Okey, pusing dan kita buh balik semua tadi tu lah. Plain washer, masukkan plain washer dulu. Yang kedua adalah spring washer. Kemudian kita masukkan nut. Ni guna jari dulu, masuk takat mana boleh. Lepas tu kalau dah ketat sangat tu, baru kita pakai sepanah hidup lah untuk ketatkan dia betul-betul ketat, supaya kipas kita ni pasang dengan kemas lah. Boleh bagi betul-betul ketat lah. Ini kita takut juga lah dari segi keselamatan ni. Make sure kita punya pemasangan betul-betul sempurna, tak elok. Dan last sekali kita buh balik tadi apa, cemat baji. Dalam bahasa Inggeris bagi apa tadi, quarter pin. Buh balik. Dia buh macam ni, dari bawah tolak masuk naik atas. Kemudian kita gunakan plier tadi untuk kita bengkokkan semula quarter pin tadi tu lah. Baik, cek balik sebelum kita terus ke step seterusnya. Pastikan kita ada semua ni lah. Kadang-kadang ni kita tertinggal benda tu, cemat baji tu tertinggal, hilang dan sebagainya, terlupa buh. Itu mungkin boleh menyebabkan bahaya. Okay, next ialah screw safety wire. Yang ni ada kat bawah tu, ini dipanggil safety screw wire. Screw safety wire screw wire keselamatan kat laci motor tu terkeluarkan guna screwdriver. Kemudian wire dia hak mana? Wire dia hak
skru tu tak tepi jangan bagi hilang wire dia je ni. Okey, yang tu kita kena masukkan skru di bawah tu. Wire keselamatan ni mesti kita pasang dengan betul-betul. Sebab apa, ini adalah lifeline kipas kita ni. Kalau lah sesuatu yang tak diingini berlaku, kipas tu goyang kuat sangat sebagainya, jadi wire ni lah yang akan memegang kipas kita kepada pipe kipas tu. Make sure pasang ketat elok, kemudian pastikan wire ni tak menyentuh permukaan motor. Kita punya tu, tengok wire tu kita pulas macam tu. Kalau lah dia terlebih sikit, kita tarik naik atas supaya dia tak menyentuh motor lah. Okey. Seterusnya kita akan buat sambungan wire pipe pada terminal 2 pin. Ini wire elektrik tu lah. Wire dalam pipe tu ada warna merah dan warna koko, warna coklat. Kalau tengok saya duk panggil warna koko, dia warna coklat, warna brown. Warna biru dan warna coklat. Biru tu daripada pipe, biru adalah warna neutral, coklat warna live. Dia lain-lain lah. Ni memang kipas memang color tu. Tapi kat shilling nanti yang confuse pula, sebab di shilling kadang-kadang biru tu live, kalau dalam kipas ni biru adalah neutral. Jadi biru kita sambung ke bahagian neutral lah, warna hitam. Sambung ini kita akan pakai test pen lah, sebab dia punya skru kecil tu. Pastikan kita masuk ketat, betul-betul ketat, supaya tak ada masalah pengaliran elektrik kat situ. Dan coklat kita sambungkan pada coklat juga. Coklat kat sini adalah live. Kita sambung kepada coklat juga live brown. Okey, ketatkan bagi cantik elok. Kalau kita tengok dah confirm cantik. Alright, kita dah buat ketat tu. Double check balik lah, tengok semua kita punya switch keselamatan tu elok. Masuk dak safety switch tu lekat elok, switch lever dengan safety switch tu kena elok, dia menekan. Kita punya cemak baji pun dilekat dengan elok kat situ, nut semua ketat. Barulah kita proceed ke langkah seterusnya. Bahagian kedua ialah memasang bilah kipas pada unit motor. Okey, kalau kita tengok ni ada beberapa jenis skru dekat motor kita ni, ada warna silver dan juga warna hitam. Skru yang mana yang kita nak keluarkan adalah skru di antara plat keselamatan. Kalau kita pasang ni, dia ada plat keselamatan dia naik ke atas sikit, safety plate tu. Yang tu yang akan memegang bilah kipas kita. Jadi kita keluarkan semua skrunya. Untuk kipas model KDK K15V0 ni ada 16 skru. Dia setiap bilah tu hanya memegang hanya ada 2 skru je yang akan memegang bilah kipas. Kalau tengok model lain KDK jugalah, yang mahal sikit tu saya tengok ada yang 3 skru. Yang ni mungkin dia kipas dia ni memang dia punya tu lah, kaedah pemegang bilah kipas tu lain. Jadi dia ada 2 skru. Dan kat sini ni adalah plat keselamatan ya. Nak masukkan bilah kipas, pastikan kita masukkan arah yang betul lah. Kat sini kalau dia ada stiker do not remove tu di atas, plat keselamatan tu kita boleh nampak itu. Masuk ke dalam tu dan tarik sikit, dia akan memegang lah. Dan adjust dia punya lubang skru tu supaya boleh mengena dengan skru lubang di motor dan juga di bilah. Ok, skrukan guna screwdriver. Yang ni kita kena buat betul-betul, bagi ketat elok supaya kita punya kipas tu tidak akan bergoyang lah. Ok, kalau kita skrukan tak ketat, dia akan mengganggu aliran angin tu, dia boleh menyebabkan kipas tu bergoyang. Okey, bahagian ketiga ialah
memasang sengkuak, ataupun dalam bahasa Inggeris dia panggil kanopi ya. Okey, sebelum kita pasang tu mesti buka dulu skru kat atas ni adalah skru keselamatan, wayar keselamatan, dan di bawah tu adalah skru sengkuak tu sendiri lah. Cabut dulu skru, dua-dua skru kena buang, letak tepi susun je elok. Dan tengok kat sini ada dua sengkuak, ya, atas dan bawah. Yang atas ni dia ada simbol macam tu lah, dikit. Yang bawah dia besar. Kalau pasang tu dia ada beza. Yang bawah tu memang besar sebab dia akan jadi casing lah untuk lindung kita punya tu kekal kat motor tadi. Okay, masuk dulu sengkuak bawah. Kemudian ejah bagi selari dengan lubang tu lah. Sengkuak bawah tu ejah bagi nampak lubang dekat pipe kipas tu. Dan kalau dah selari tu bolehlah masukkan balik skru tadi. Lepas tu kita masuk pula sengkuak atas. Sengkuak atas ni sebenarnya baru beli dia akan ada stiker tu, cabut buang lah. Stiker apa 5 star energy saving tu, cabut je buang dulu. Lepas tu masukkan sengkuak atas. Masuk elok. Sengkuak atas ni kita tak perlu skru lagi sebab kita nak buat penyambungan wire di atas shieling pula kan. Jadi buat macam ni saja, settle. Perasan tak ada tadi skru, jangan lupa skru wire keselamatan tu tadi kita buka kan. Sebab kalau tak buka memang tak boleh masuk sengkuak tu, dia sengkut, jadi buh balik, lagi hilang pula kan. Ok, next. Yang keempat ialah pemasangan pada shieling dan pendawaian. Okay, kita pasang yang ni dulu, cangkuk C dalam bahasa Inggeris dia C hook. Ini kita sangkutkan pada cangkuk shieling. Sepatutnya rumah dah ada lah, kalau tak ada tu kena bor dulu cangkuk shieling ni. Dan kemudian kita kena laraskan cangkuk. Kita tarik wire ni, laraskan supaya lubang tu tak diganggu oleh wire dalam pipe tadi lah. Lubang dalam pipe kipas tadi tu tak ada gangguan. Dia memang ada ruang untuk kita cangkuk ke cangkuk C. Okey, clear. Seterusnya kita jangan lupa benda ni. Ini adalah safety wire tadi kan. Wire keselamatan tu ada cara. Kita masukkan dulu belit ke atas cangkuk sealing. Belit sekali masuk dalam, lepas tu turun ke bawah. Masuk macam ni, masuk ke dalam wire yang kita bahagian bulat tu. Dia ada cara masuk macam tu. Lepas tu tarik ejah betul-betul tarik ke bawah, barulah skru ke lubang wire keselamatan tadi. Ada skru wire keselamatan tu. Okey, clear nah. Okey, yang kelima ialah panduan pendawaian, wiring instruction. Kalau ikut panduan ni dia menggunakan 3-pin wire connector jenis skru. Tapi contoh saya ada pin wire connector jenis clip yang lebih saya pakai yang itulah untuk wire yang tak banyak. Contohnya daripada shieling saya tu wire live satu saja, jadi saya pakai clip. Dan color wire tu pun tak boleh direct tengok panduan kipas ni juga, sebab rumah saya contoh wire live daripada shieling adalah color biru, tapi dalam panduan pemasang kipas ni ditulis biru tu neutral kan. Jadi tak sebenarnya ikut lah. Kita kena confirm dulu rumah kita color apa, wire untuk live color apa. Okey, langkah ke-6 ialah masang sengkuak atas. Kalau kita dah confirm tadi pendawaian kita cantik betul, live ke live, neutral ke neutral, bumi ke bumi, baru kita tutup sengkuak atas. Yang ni kita tolak saja, tolak sampai tak boleh tolak dah, baru kita skru. Kalau ikutkan manual tu memang dia ada jarak sikit daripada shieling. Langkah ke-7, memasang pengawal kelajuan atau dalam bahasa Inggerisnya regulator. Okey, pengawal kelajuan ni kalau kita tengok kat bawah tu ada skru, kena keluarkan dulu skru tu. Lepas tu simpan elok, jangan menghilang. Kemudian kita boleh buka. Ada dia punya tapak tu, dia melekat satu dua pin punya wire connector tu kan. Yang tu pun ada skru, yang tu skru kecil, kita pakai yang ni lah, skru driver kecil. Buka dulu supaya mudah
kita nak ukur, buat pengukuran nak tebuk ke dinding. Kalau tak mau buka pun boleh, tapi lebih mudah kita buka supaya kita boleh adjust cantik kat dinding macam ni. Kat rumah saya ni memang dia ada buat, kontraktor buat wire lebih tu untuk penyambungan regulator kipas. Jadi kita masuk, dia ada lubang dia, masuk dulu lubang wire, kemudian tanda guna pensil ke apa, kemudian kita tebuk menggunakan drill. Okey, dah siap sebut, kita guna wall plug supaya skru kita ni boleh di skru elok ke dinding. Okey, ini hasil dia dah bila dah skru ke dinding. Pastikan wire ni kita masuk ke lubang bawah tu lah. Ada lubang di bawah tu, masuk, buka kita punya wire live, potong dan buka penebat. Okey, lepas tu kita skru balik wire pin connector tadi tu, wire connector daripada regulator, skrukan balik. Adjust kita punya pengalir wire live tu supaya tak terlalu panjang. Kita nak masukkan ke dalam wire connector daripada regulator tu, ngam-ngam cantik punya. Yang ni dia tak ada arah, jadi wire, dua wire biru tu bila potong kita masukkan mana-mana pun boleh lah. Okey, skrukan elok-elok, bagi ketat. Lepas kita dah masukkan ni, test tengok okey tak, masuk ngam-ngam tak kita punya casing regulator. Langkah terakhir ialah pengesahan. Ini kita nak check sebelum kita skru regulator fan kita ni. Kita test lah dulu, buka kan, tengok hidup ke tak hidup. Jadi kita buka tengok, kalau tak hidup kita carilah, repair lah, troubleshoot kan kat mana problem. Okay, contoh saya buka gas wire kipas, dia bergerak. Alhamdulillah dah pusing lah kipas kita, berjaya pasang. Tengok terbaik. Okay, itu dia cara pasang kipas. Inilah kipas KDK K15V0 yang menggunakan regulator. Terbaik, dah siap pasang. Okey, jadi kalau dah confirm tu, barulah kita masuk balik casing regulator dan skru elok-elok. Itu sahaja perkongsian saya dalam video kali ini, iaitu pemasangan kipas KDK K15V0. Ya, terima kasih kerana menonton, dan tidak lupa juga saya ingin mengucapkan terima kasih kepada kawan-kawan yang bagi pinjam peralatan. Kat sini saya tak sebut satu lagi, tangga kawan saya bagi pinjam juga. Terima kasih. Dan jangan lupa subscribe channel Dedok Mai. Semoga kita berjumpa lagi dalam video yang akan datang. Assalamualaikum. Bye bye.